sejahtera kepada rakan-rakan sekalian. Nama saya Lam Sok Ling, metrik nombor 277942. Assalamualaikum and hi. Nama saya Muhammad Abdul Zairi dan nombor metrik saya 279349. Saya Siti Nurmaisarah binti Mak Dusuh, nombor metrik 277090. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Arin Shani binti Ahmad Zaini, nombor metrik 279403. Apa itu pengaruh budaya barat? Pengaruh budaya barat telah dibawa oleh orang barat untuk menjajah kita punya pemikiran dan pemakaian. Jadi adakah budaya barat ini memberi kesan secara langsung kepada budaya kita? Itu persoalannya. Jadi kita akan berbincang lagi mengenai ini dengan lebih terperinci oleh saudari kita selepas ini akan membentangkannya. Okey, terima kasih. Antara faktor yang menyebabkan berlakunya pengaruh budaya barat dalam kalangan belia di Malaysia ialah pengaruh media sosial. Dunia yang semakin melangkah ke arah kemodenan ini menyebabkan wujudnya aplikasi seperti WhatsApp, Facebook, Instagram dan sebagainya yang membolehkan masyarakat untuk berkomunikasi secara dalam talian. Kewujudan aplikasi ini juga membolehkan pengaruh budaya barat ini tersebar di media sosial, dan apabila golongan belia melihat sebaran berita mengenai budaya barat ini, mereka juga akan terjebak dengan pengaruh budaya barat ini. Seterusnya, faktor yang menyebabkan berlakunya pengaruh budaya barat dalam kalangan belia di Malaysia ialah pengaruh media massa. Media massa pada masa ini banyak menyiarkan siaran-siaran yang pelbagai untuk menghiburkan hati masyarakat. Terdapat beberapa siaran yang mempunyai unsur-unsur barat yang tidak ditapis terlebih dahulu sebelum disiarkan. Apabila siaran ini ditayangkan dan dilihat oleh golongan belia, maka mereka akan mengikut budaya tersebut apabila mereka tidak dididik dengan sebetulnya. Oleh itu, mereka akan terjebak dengan pengaruh ini dari hari ke hari. Selain itu, faktor yang menyebabkan berlakunya pengaruh budaya barat dalam kalangan belia di Malaysia ialah sikap ingin mencuba. Sikap ini merupakan sikap semula jadi yang wujud dalam diri seseorang yang baru melangkah ke alam kedewasaan. Apabila sikap ingin mencuba ini terlalu berkobar-kobar dalam diri golongan belia, maka mereka akan mencuba perkara yang baru yang mereka rasakan sangat menarik seperti budaya barat ini. Seterusnya, faktor yang menyebabkan berlakunya pengaruh budaya barat dalam kalangan belia ini juga ialah kurang didikan agama. Ianya disebabkan ibu bapa yang sibuk bekerja menyebabkan anak-anak kurang mendapat didikan agama sejak kecil. Apabila didikan agama ini kurang, maka mudahlah bagi golongan belia ini untuk terjebak dengan perkara-perkara negatif disebabkan ilmu agama yang kurang tentang perbuatan-perbuatan yang negatif yang akan merosakkan diri mereka seperti budaya barat ini. Akhir sekali, faktor yang menyebabkan berlakunya pengaruh budaya barat dalam kalangan belia di Malaysia ialah pengaruh rakan sebaya. Rakan sebaya merupakan orang yang sentiasa ada bersama golongan belia ini apabila mereka melangkah ke alam kedewasaan. Apabila segelintir golongan belia ini yang salah memberikan, maka mereka akan terjebak dengan rakan-rakan yang melakukan perbuatan yang negatif seperti budaya barat ini. Apabila rakan mereka mengajak untuk melakukan perbuatan negatif tersebut, maka mereka akan mudah terjebak disebabkan mereka terlalu percaya dengan rakan mereka itu, dan mereka merasakan perbuatan yang dilakukan oleh rakan mereka itu juga sangat menarik dan dapat menghiburkan diri mereka. Pengaruh budaya barat telah memberi banyak kesan kepada kurangnya semangat nasionalisme dan patriotisme dalam diri belia. Antara kesannya yang pertama adalah keruntuhan akhlak dan moral. Akibat daripada pengaruh luar yang masih lagi menghasut cara pemikiran golongan belia ini,
mereka mudah terlibat dengan gejala yang negatif seperti hedonisme, vandalisme dan gangsterisme. Perkara ini telah menyebabkan semangat cinta kepada bangsa dan negara dalam diri belia terjejas. Kesan yang kedua adalah merosakkan jati diri belia. Akibat daripada perubahan zaman yang berteknologi tinggi, perkara ini telah menyebabkan golongan belia mudah terpengaruh dengan anasir luar dan mereka kurang menghayati sejarah yang berlaku dalam negara dan tidak ingin mengambil tahu mengenai unsur kenegaraan. Perkara ini terjejas meliputi dari sudut bahasa, adat, budaya, agama, integriti dan patriotisme. Kesan yang ketiga adalah terhakisnya amalan berbudi bahasa. Amalan berbudi bahasa ini dapat diertikan sebagai perilakuan, tutur kata, tata tertib dan sopan santun. Perkara ini merupakan perkara yang penting dalam diri belia. Tetapi perkara ini telah menyebabkan golongan belia mementingkan diri sendiri, egois dan lebih menjadikan material sebagai nilai dalam kehidupan mereka. Akibat daripada pengaruh budaya luar ini, maka mereka hilang amalan bertegur sapa, tolong menolong, bertimbang rasa dan saling hormat menghormati antara satu sama lain. Kesan yang keempat adalah aktiviti jenayah berleluasa. Akibat daripada ingin mengejar kemewahan dan mengikut hawa nafsu, maka mereka sanggup untuk melakukan aktiviti jenayah. Contohnya, ponteng sekolah, buli, mencuri, merompak, melakukan seks bebas, merogol dan pengaruh alkohol serta penyalahgunaan darah. Akibat daripada aktiviti jenayah yang berleluasa, maka imej negara terjejas. Bukan sahaja terjejas di dalam negara, malahan imej negara juga turut terjejas di luar seluruh dunia. Seterusnya, saya akan membentangkan pengaruh Barat dalam kalangan belia di Malaysia kesan kepada pembinaan negara dan bangsa. Golongan muda masih banyak dipengaruhi oleh budaya Barat yang masih memerintah pemikiran rakyat Malaysia, walaupun pengaruh Barat seperti kapitalisme sentiasa digunakan dan diwujudkan dengan secara kekal di negara ini. Hasilnya adalah kebanyakan kekayaan yang dikumpul oleh kumpulan tertentu, tetapi bukan kekayaan sosialis lain. Oleh itu, menurut kajian yang telah dijalankan, 25 orang berpendapat bahawa perkayaan kapitalisme akan melampatkan pembinaan negara ini. Ini adalah 48.1 orang dan bahkan 48.1% orang berpendapat bahawa perkayaan kapitalisme akan menyebabkan ketidakseimbangan negara. Selain itu, pengaruh globalisasi membawa faktor seperti hedonisme dan geng yang dipengaruhi oleh Barat telah semakin mempengaruhi penduduk negara ini. Ini telah mempengaruhi kehidupan rakyat Malaysia sehingga tidak dapat membangkitkan pandangan negatif dunia terhadap nilai sosial dan moral negara. Sebagai contoh, insiden penghimpunan haram telah berubah menjadi vandalisme yang merosakkan kemudahan negara. Laporan media asing juga menunjukkan bahawa tingkah laku rakyat Malaysia tidak berubah seperti orang biadab. Seramai 20 orang, iaitu 48.1%, bersetuju bahawa kumpulan itu akan meningkatkan kos pembangunan kerana kerosakan infrastruktur. Di samping itu, 30 orang, iaitu 57.7%, bersetuju bahawa penyebaran keganasan mempengaruhi kerusuhan politik dan pembangunan negara. Oleh itu, sebab mengapa kuasa Barat muda menebusi hati rakyat Malaysia adalah kerana pengaruh laman web sosial tidak terhad. Seperti yang kita semua ketahui, dengan menggunakan teknologi canggih hari ini, kita dapat dengan mudah menerima berbagai bentuk maklumat tanpa menyaring, termasuk maklumat yang berkaitan dengan budaya Barat yang secara moral bertentangan. Kerana kekurangan pendidikan dan pengetahuan, rakyat negara ini rentan terhadap semua propaganda yang dilakukan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Yang akhirnya,
Pengaruh barat seperti sistem pendidikan atau pembinaan teknologi yang semakin maju dapat memungkinkan rakyat Malaysia, terutamanya orang muda, untuk belajar lebih banyak untuk membina sebuah negara berasaskan bakat pengetahuan dan mengembangkan negara kita, sehingga meningkatkan kesetaraan. Di samping itu, terdapat 36 orang iaitu 69.2% percaya bahawa pengaruh barat dapat meningkatkan kesetaraan disiplin negara terhadap pembinaan negara. Masyarakat yang berdisiplin bukan sahaja boleh membanggakan disiplin atau ingin kehilangan kemampuan berfikir, malahan disiplin dapat membawa manfaat, keamanan dan kesejahteraan kepada negara. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum semua dan salam sejahtera. Isu pengaruh budaya barat dalam kalangan belia semakin berleluasa di Malaysia. Sekiranya kita berdiam diri, budaya ini akan terus merebak, seterusnya melenyapkan budaya Malaysia. Oleh itu, kita perlu memandang serius isu ini. Terdapat beberapa langkah untuk membendung pengaruh budaya barat dalam kalangan belia di Malaysia. Kita sebagai seorang individu mestilah berbangga menjadi sebagai rakyat Malaysia. Kita seharusnya menghargai segala perjuangan yang dilakukan oleh nenek moyang kita untuk mempertahankan tanah air kita pada masa dahulu. Semangat kesetiaan terhadap raja yang merupakan lambang kepada negara. Seterusnya, semangat kesetiaan ini bukan sahaja kepada raja tetapi juga kepada sanggup mempertahankan tanah air kita daripada musuh luar. Ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam menceritakan tentang sejarah negara kepada anak-anak mereka. Ibu bapa boleh memberitahu atau menceritakan mengenai jasa-jasa pejuang negara yang telah banyak berkorban untuk mempertahankan negara daripada terus dijajah oleh musuh luar. Seterusnya, membawa anak-anak mereka melawat ke tempat-tempat bersejarah seperti Eva Mosa dan sebagainya. Pihak sekolah juga memainkan peranan penting untuk menerapkan nilai-nilai murni dalam pembelajaran di sekolah. Jadi, pelajar boleh menggunakan segala ilmu yang pernah dipelajari sejak dari kecil lagi yang perlu membezakan setiap perkara yang dilakukan. Perlulah dinilai sama ada ianya perlu dilakukan ataupun tidak perlu dilakukan bagi menjadi seorang insan yang bermutu tinggi di dalam negara. Jadi pelajaran yang perlu ditengahkan adalah pendidikan pendidikan agama Islam, moral dan sebagainya. Seterusnya, pihak media perlu menapis filem dan rancangan barat ini supaya minda dan fikiran rakyat Malaysia tidak tercemar akan perkara-perkara yang negatif. Pihak media juga perlu memastikan bahawa rancangan yang akan disiarkan itu tiada unsur kebaratan yang terlalu ekstrim. Jika adanya unsur tersebut, mereka perlulah mengambil tindakan untuk menapis lagi unsur-unsur itu menjadi lebih ringan. Jadi, pihak media seperti Finas dan media-media lain perlu menitik beratkan perkara ini walaupun ianya nampak kecil tetapi besar impaknya kepada belia. Akhir sekali, pendidikan kesedaran oleh kerajaan. Contohnya, pendidikan kesedaran yang diberikan oleh kerajaan adalah dengan mengadakan banyak kempen-kempen kesedaran untuk memupuk kesedaran terhadap kita cinta akan budaya kita, budaya Malaysia. Jadi, sekiranya kerajaan mengadakan kempen budaya yang mengetengahkan keunikan budaya Malaysia, jadi mereka akan jatuh cinta terhadap budaya kita dan sayang akan budaya Malaysia ini. Seterusnya, mengelakkan mereka daripada dipengaruhi oleh budaya barat, insya-Allah.